السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang berbahagia, marilah
sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat hidup dengan aman dan damai. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah serta menjadi seorang mukmin yang berjaya di dunia dan di hari akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, tajuk khutbah pada hari ini ialah mengenali bulan-bulan haram. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, hari ini kita berada pada hari kedua bulan Rejab bagi tahun 1443 Hijrah. Bulan Rejab termasuk salah satu bulan dari bulan-bulan haram, yakni bulan-bulan yang dihormati di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim, yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus. Dan nama bulan-bulan haram tersebut ialah seperti mana yang tersebut dalam satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wal rajab mudhar allazi baina jumadai wa sya'ban." Artinya, waktu itu telah berputar sebagaimana biasa sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. 3 bulan datang berturut-turut, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan satu lagi adalah Rejab yang terletak di antara bulan Jamadil Akhir dan Sya'ban. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, bulan-bulan haram ini mempunyai beberapa kelebihan berbanding bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan haram adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan pahala bagi setiap amalan yang kita lakukan dalam bulan-bulan tersebut. Seperti mana yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawa setiap kezaliman yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram ini dosanya adalah lebih besar berbanding bulan-bulan lain. Begitu juga amal soleh yang dilakukan juga adalah lebih besar pahala berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Untuk itu, marilah sama-sama kita mempertingkatkan amalan kita seperti melaksanakan solat sunat, puasa sunat, bersedekah dan lain-lain amalan yang soleh. Melakukan amalan kebaikan pada bulan haram tidak seperti melakukan kebaikan pada bulan yang lain, kerana ia akan diberi ganjaran pahala yang berganda. Melakukan amalan kejahatan pada bulan ini tidak seperti melakukan kejahatan pada bulan yang lain, kerana ia sangat keras ancamannya serta dilipat gandakan dosanya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Surah At-Taubah ayat 36. Al-Imam Ibnu Katsir telah menjelaskan maksud ayat ini, yakni dalam bulan-bulan haram tersebut janganlah kamu menzalimi diri-diri kamu dengan berbuat maksiat, kerana dalam bulan-bulan haram tersebut dosanya jauh lebih berat berbanding hari-hari lain. Ini adalah
bagaimana perbuatan maksiat yang dilakukan di tanah haram, yakni di Mekah, lebih berat dosanya, maka demikian dengan dosa-dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram, maka dosanya adalah lebih berat juga. Oleh itu, hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh menjauhi segala dosa dan maksiat di bulan Rajab ini. Marilah kita memperbanyakkan amalan kebaikan di dalam 4 bulan yang dimuliakan ini, iaitu dengan memperbanyakkan solat sunat yang telah sedia ada seperti solat duha, rawatib, melazimi solat tahiyatul masjid dan sebagainya. Berpuasa juga dibenarkan seperti mana yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu puasa Isnin Khamis, puasa hari-hari putih. Tetapi jika kita ingin lebih memperbanyakkan puasa, maka puasalah seperti puasa Nabi Daud alaihissalam, iaitu puasa berselang hari. Lakukanlah amalan-amalan ini dengan bersungguh-sungguh dan menepati petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, telah tersebar di kalangan kita pelbagai hadis yang tidak sahih atau palsu tentang kelebihan amalan-amalan tersebut di bulan Rajab ini melalui aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Antaranya ialah seperti berikut. Yang pertama, malam pertama Rajab adalah malam diterima doa. Ini diambil daripada hadis yang palsu. Ketahuilah bahawa tiada suatu pun hadis sahih yang menyebut tentang dosa yang mustajab pada malam pertama dalam bulan Rajab. Allah mungkin mengkabulkan doa pada malam pertama Rajab seperti malam-malam yang lain. Tiada hadis khusus yang menyebut doa malam pertama Rajab. Yang kedua, kelebihan melaksanakan solat raib. Solat raib ialah solat sunat khas yang dilakukan pada malam Jumaat pertama bulan Rajab. Mereka mendakwa beberapa kelebihan solat itu berdasarkan hadis yang mereka jadikan sandaran. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi berkata, solat yang dikenali dengan solat al-raib iaitu solat 12 rakaat yang didirikan di antara Maghrib dan Isya pada malam pertama hari Jumaat dalam bulan Rajab, serta solat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Ini adalah 2 solat yang bid'ah, mungkar dan sangat buruk. Yang ketiga, istighfar Rajab. Istighfar, yakni memohon keampunan kepada Allah, memang digalakkan sepanjang masa dan merupakan salah satu amalan soleh. Namun tidak ada apa yang disebut sebagai istighfar Rajab. Hadis yang palsu menyebut sesiapa yang menulis atau menggantung atau membawa atau membaca istighfar Rajab, maka ia akan mendapat pahala sebanyak 80,000 pahala para nabi. Hadis ini palsu, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, bulan haram adalah bulan meninggalkan dosa dan beramal soleh. Pun begitu, penting untuk kita pastikan amalan-amalan itu benar-benar bersumberkan dari sumber yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Yang bermaksud, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang bermaksud,
Katakanlah, wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Alhamdulillahi wahdah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, amalan bersedekah mempunyai beberapa kelebihan. Antaranya ialah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Artinya, Tidaklah para hamba Allah itu berpagi-pagi melainkan turun dua malaikat, lalu yang salah satunya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang membelanjakan, yang bersedekah." Dan malaikat yang kedua pula berdoa, "Ya Allah, berilah kebinasaan kepada yang bakhil, iaitu yang tidak suka bersedekah." Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, hendaklah kita mendidik diri kita supaya menjadi hambanya yang pemurah dan suka bersedekah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah disebabkan bersedekah. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, yang bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at." Barang siapa berselawat ke atas aku satu kali, maka Allah membalasnya dengan merahmatinya, dan Allah memberi ganjaran pahala kepadanya sebanyak 10 kali, dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah serta rahmatmu kepada kami sekalian hamba-hambamu dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan sihat, selamat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diredai olehmu. Ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu, engkau indahkanlah akhlak kami, engkau perbaikilah
pergaulan antara kami. Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh urusan mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi teladan yang baik pada manusia yang lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri makmur, rakyatnya hebat, mantap, mentaliti kelas pertama dalam tindakan, hidup bersih, bersatu padu dan limpahi berkat serta rahmat dari sisimu. Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.